Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, baru-baru ni Tok Ayah ada berjumpa dengan Zaf dekat Astro. Masa tu kita orang dijemput untuk jadi tetamu di program Jom Movie. Jadi selepas saja rakaman program tu, Tok Ayah cepat-cepat tarik dia, bawa dia ke tepi. Jadi Tok Ayah ada tanya dia beberapa soalan. Korang nak tahu apa soalan-soalan yang Tok Ayah tanya pada Zaf? Jom kita layan video ni. Okay Zaf, first kali aku nak tanya kau, dari mana startnya kau untuk jadi pengulas filem? Pada tahun 2018 Zaf start buat YouTube channel Pure Pixels dan buat daily vlog, record vlog harian, buat apa, buat masak-masak, buat makan semua kan. Sehinggalah bulan Februari 28 ke 26 bulan Februari Zaf review filem Badang. Masa tu Zaf, sebelum Zaf review Badang tu, view dalam puluh-puluh je, tak banyak pun orang tengok vlog Zaf kan, hanya kawan-kawan je kan. Tiba-tiba bila review Badang tu, tiba-tiba view terus menaik sampai ke 20,000 view sekali dalam 2-3 hari. So Zaf pelik lah, kenapa tiba-tiba review filem tempatan tiba-tiba naik kan. Lepas tu Zaf found out masa tu tak banyak orang buat review filem tempatan. Banyak orang buat review filem luar negara. Kadang-kadang ada yang buat review filem tapi tak konsisten. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan. So Zaf nampak benda tu macam satu peluang lah untuk kembangkan lagi channel Pure Pixels ni. So Zaf decide untuk teruskan buat review filem. Lepas tu alang-alang filem Badang tu dah negatif review tu, dan macam tak sedap lah orang menghentam filem Badang ni kan. Tapi lepas tu few days after tu Zaf buat review KL Special Force. Review yang positif pun view mencanak sama macam Badang. So Zaf nampak benda tu satu peluang untuk kembangkan lagi lah channel masa tu lah. Adakah kemungkinan orang banyak orang suka dengan review kau sebab kau jujur, kau cakap secara jujur dan juga dengan cara kasar dan jujur? Apakah itu membuatkan orang tertarik? Dulu saya fikir saya cepat naik sebab carutan saya. Saya ingatkan orang suka dengan benda tu. Tapi found out tak juga, ramai je yang suruh saya berubah kan. Lepas tu ada juga yang kata adakah sebab saya jujur ke apa kan. Tak juga, orang lain pun jujur juga, ada yang bagi review yang jujur. Kunci saya rasa dah 2 tahun 9 bulan saya buat benda ni, dan saya boleh katakan kenapa saya boleh capai ke level sekarang ni adalah konsisten. Saya sentiasa buat. Ada filem tempatan, tak kisahlah filem tu tak ada nama sekalipun, tak pernah dengar sekalipun, saya cover juga, saya bagi review. In fact banyak je filem-filem yang orang tak pernah dengar dapat tahu daripada channel saya sendiri kan. So benda tu nampak macam itu satu tanggungjawab saya lah, untuk saya dah ada audience. So saya tanggungjawab saya untuk explore kan filem-filem tempatan yang orang tak pernah dengar. Lepas tu kita boleh bincangkan dekat YouTube semua. So bagi saya kunci untuk macam mana saya boleh capai 100,000 subscribers sekarang ni, Alhamdulillah, adalah konsisten. Alhamdulillah, thank you. Adalah konsisten. Saya sentiasa buat tanpa berhenti. Tak kira orang suka ke tak suka ke video tu, view rendah ke, kau tetap akan buat kan? Okey, ini berkaitan dengan orang kata maklum balas. Maklum balas orang yang kau kritik. Dulu tahun 2018 Zaf buat review, masa tu orang tak pandang pun Zaf, tak tahu pun kewujudan Zaf kan. Yang ada hanyalah viewer Zaf, dan masa tu Zaf hadap haters je. Tapi kebanyakan orang yang marah Zaf sebab Zaf hentam filem tu, kebanyakannya sebab pelakon kegemaran dia orang ada dalam filem tersebut. So dia macam tak kisahlah, Zaf tak kisah pun orang marah Zaf. Ini audiens biasa dulu masa 2018. So masuk je 2019, masa tu dah mula orang industri berkata-kata tentang Zaf. Waktu tersebut Zaf macam tak adalah nak ambil kisah sangat kan, sebab benda ni daripada audiens biasa, bukannya daripada orang pembuat filem ke apa kan. Sehinggalah ada beberapa kes yang pada mulanya ni dia cuba nak ugut Zaf dengan saman, dengan pergi ke balai polis, siap nak hantar surat lawyer bagai semua. So masa tu Zaf macam quite depressed. Masa jujur lah, masa Zaf dapat message, kadang-kadang dapat email, especially message lah, di WhatsApp nombor Pure Pixels, nombor company, banyak gila lah, siap carut-carut semua kan. So kadang-kadang memanglah depressed semua kan. Tapi sebab kadang-kadang yang hentam Zaf ni, review Zaf untuk diorang bukannya
kejam sangat. Benda tu, Zaf cakap benda yang betul, tapi ada disulami dengan carutan. So diorang jadikan carutan tu sebagai alasan utama diorang nak hentam Zaf. So bagi Zaf, setakat ni tak ada yang betul-betul ambil benda tu serius. Setakat ni just ugutan saja lah. Alhamdulillah tak ada yang betul-betul nak ambil. Ugutan tu maknanya ugutan apa? Ugutan nak nyaman, nak saman lah, bukan ugutan nak bunuh ke, ugutan nak pukul ke. Bunuh tak ada lagi lah, tapi dia komen kat situ kononnya kata nak pukul lah dia, nak berkicap lah, apalah, nak apa bajak. Sebab kalau bagi aku lah, kalau kita dapat benda-benda yang macam apa, benda-benda ugutan, kau boleh report. Kau boleh report sebab itu dah macam dia dah mengugut yang keselamatan kita kan. Yang macam mengugut nak belasang kau. Aku kalau jumpa ni aku nak ramai dia dekat bahagian-bahagian komen apa semua tu. Benda-benda macam tu sebenarnya tak wajar lah untuk sampai ke level tu, aku rasa kan. Betul. Boleh tak filem itu jatuh atau naik kerana kata-kata kau, kerana kecaman kau? Setakat ni lah apa yang saya lihat, saya siap buat eksperimen lagi. Saya delay review, saya tak cakap apa-apa pasal filem tu pun tak boleh nak kaut untung juga filem tu. So reviewer ataupun pengkritik ni, dia hanya satu potongan kek yang sikit saja. Sikit je orang ni. Tapi dia punya efek tu pun tak banyak. Dia hanya cover sedikit, coverage saja. Yang lebihnya ni adalah marketing, siapakah pelakon dia, story dia menarik ataupun tidak. So ada banyak lagi aspek lain. So dia macam disebabkan mereka ni, pengkritik filem dan juga review filem ni mendapat highlight banyak di YouTube, di Facebook semua. So diorang jadikan itu alasan untuk kutipan filem jatuh lah, filem tak laku lah. So diorang cuba nak menyalahkan satu potongan kek tu saja, sedangkan ada banyak lagi sebab-sebab tertentu yang filem tu boleh jatuh. Dan memang terbukti pun. Contohnya Zaf ada review filem pada awal tahun hari tu, Zaf tak review dalam masa seminggu ke 2 minggu. Lepas tu still tak boleh nak kau untung tak? Semua orang pun senyap. Orang tak nak cover tentang filem tu. So tak boleh nak salahkan pengkritik tak? Adakah ini sebab filem kau flop? Adakah disebabkan pengkritik? Ataupun memang kau punya marketing tu memang lemah? So tak boleh nak salahkan 100% kepada pengkritik lah. Aku dapat benda ni yang dia orang cakap, dia orang tak kisah kau kritik, kau bikin lah. Dia orang tak kisah kau kritik benda, tapi dia orang tak ni dengan cara kau kritik. Kau pernah dapat feedback ni? Kau pernah dapat? Sebab dia orang cakap sebab cara kau je. Alasan dia orang maknanya dia orang tak marah kritikan kau, dia marah cara kau. So alasan kau kebanyakannya lah yang bagi alasan macam tu hanya alasan saja. Dia cuba nak tutup kesalahan dia tu dengan apa yang saya buat negatif. Sebenarnya kalau contoh saya bagi example daripada 2018 tu, saya tak carut. Saya bagi review yang bagus, saya even filem tu sampah macam mana pun saya cakap elok-elok, saya cakap benda semua. Abang rasa ada orang ambil peduli sampai ke sekarang? Tak ada kot. Tak ada langsung. Banyak contoh-contoh macam reviewer, bukan nak kata yang dia orang tu tak berjaya, cuma that orang tak beri perhatian kepada dia orang sebab dia orang ni tak cetuskan kontroversi. So kau percayalah dengan menggunakan mulut puaka itu sebagai satu promosi ataupun marketing. Yes. Engkau untuk tarik orang untuk ni. So memang tujuan saya untuk mendapatkan audience. Tapi untuk mengubah fikiran audience tu untuk memilih ataupun tidak filem tu, itu bukan saya punya tanggungjawab. Itu adalah tanggungjawab filmmaker. Saya sekadar boleh tolong ataupun nak bagi suggestion kepada audience saya, adakah filem ni berbaloi ataupun tidak untuk menonton. So So kau tak agree lah untuk mengatakan dulu kalau dia nak kata review saya pada tahun 2018, yes mungkin saya setuju. Tapi kalau 2019, 2020 ni dia orang still kata saya carut, alah sebab kenapa orang tak nak tengok filem tu lah. It's bullshit lah. Saya dah banyak ubah dah review sekarang. Aku pun tengok juga. Sebab tu kadang-kadang aku pun macam bila kawan-kawan fikir pun cakap soal ni pun aku cakap benda yang sama juga. It's something yang benda tu kalau benda tu bagus, benda tu elok, benda tu baik, and orang akan pergi tengok, orang akan menonton. Tapi kalau benda tu tak, dan ini semua juga maknanya berdasarkan taste kan. Aku tadi aku ada cakap pasal filem pasal kau ni tapi kau tahu dia trending dekat Netflix sampai seminggu 5 hari. 5 hari. Nombor 1 dekat Netflix kan. Orang memang suka, orang enjoy tengok filem tu apa semua. Tapi taste kau tak suka cerita tu, sebab aku faham sebab bukan semua orang akan suka filem yang macam pasal kau, sebab dia lawak pun lawak slapstick kan. Dia memang slapstick. Memang kita pergi pun approach dia adalah slapstick.
So dia punya komedi dia pun memang bila kau sebut slapstick kau tahu je lah komedi macam mana. Kan dia tak akan menjadi macam Mencari Rahmat punya komedi yang lebih dark komedi. Dia belum tengok dia. Tahu dia, maknanya dia punya ni dark komedi, ini sangat light dan sangat ini. So kalau kau tanya aku, maknanya tanya aku bukan filem pasal kau, filem-filem yang macam itu aku pun tak layan sangat. Aku personally kan, maknanya even daripada Hollywood Adam Sandler punya filem pun aku tak boleh nak belah. Kan, aku tak boleh nak duduk untuk tengok kan. Sebab bukan cita rasa aku, bukan pula bermakna tak ada audiens nak tengok cerita macam tu. Still banyak audiens nak layan dan nak tengok cerita-cerita macam tu kan. So itulah. So aku harap orang bikin kat luar sana yang rasa benda-benda macam ni, aku faham kau orang punya maknanya keluar duit buat filem ni, keluar duit banyak, modal banyak, tapi make sure sebelum kau orang nak buat satu-satu projek tu dengan modal yang kau ada, pastikan bahawa nanti end produknya tu akan jadi bagus. Dan aku percaya juga kau orang sendiri pun tak puas hati. Kau orang sendiri pun tak puas hati dengan kerja kau orang tu kan. Kau orang sendiri pun tak puas hati kan. So kalau kau orang kata aku puas hati lah, maknanya aku dah buat benda bagus, aku rasa something wrong lah. Something wrong kan. Contoh-contoh filem yang maknanya filem-filem yang Zaf kategorikan sampah lah, kita kata yang teruk. Tapi ada juga filem-filem Zaf yang kau kata filem tu sampah ke, teruk ke, yang bagi aku boleh terima. Aku still boleh enjoy, boleh terima. Contoh macam filem-filem Mamat Khalid. Kan? Engkau aku rasa Telegram tak suka. Ada hentam. Engkau pun ada juga kan yang baru-baru yang baru Hantu Kat Limah ke apa? Mula daripada Hantu Kat Limah, lepas tu dengan Rock Part, Manak Karaoke, filem-filem baru dulu aku tengok Manak Karaoke dan aku boleh terima. Aku boleh terima joke-joke Mamat Khalid sebab aku kenal Mamat Khalid. Maknanya kenal bukan kenal sebab kawan. Sebab dalam benda-benda ni pun kita kena kenal orang yang membikin. So dia ada apa dia panggil dia ada, kau kena tahu orang itu untuk kau, dia panggil psychoanalysis. Psychoanalysis itu dia mengkaji pengkarya. Mengaji pengkarya untuk keluar. Jadi pengkarya itu dengan karya dia itu mesti ada kaitan. So kau kenal Mamat Khalid, ada signature dia. Kau kenal Mamat Khalid, kau tahu bahawa kerja dia macam tu. Macam kita kenal Tarantino lah. Tarantino kau dah tahu dah filem dia macam mana akan keluar. Mamat Khalid filem dia macam mana yang akan keluar. So aku boleh enjoy je tengok filem Mamat Khalid for example. Tapi adalah filem-filem yang kau sebut tadi ni yang memang aku sendiri pun tak boleh nak layan. Kalau dah CGI dah pecah, kau tengok betul CGI macam tu. Sebab point aku Zaf, satu je point aku, kalau kata kau nak buat CGI, bajet kau tak cukup, kau jangan salahkan bajet sebab CGI kau tak jadi. So make sure dulu bajet kau ni cukup tak untuk kau buat filem yang macam tu. Kalau tak cukup, better jangan buat filem tu. So cari cerita lain. Filem lain yang boleh suit dengan bajet itu. So bagi aku no reason untuk kita kata bajet tak ada jadi terpaksalah jadi macam tu kan. CGI nya macam tu sebab bajet tak cukup. So benda-benda macam tu tak boleh. And then lagi satu about taste lah. Taste kan, aku rasa subjektif. Aku rasa kau agree juga tentang taste kau tak suka, tak semestinya orang lain semua pun tak suka kan. So engkau macam mana? So maknanya kau akan terus buat, akan terus kekal akan terus sebab Zaf dah 2 tahun 9 bulan buat benda ni. Dan ada lebih kurang 100,000 subscriber yang subscribe ke Zaf untuk mendapatkan review filem. Sebab macam ni bang, dia cerita dia sebab saya pernah jadi audience, bukan audience, sekarang ni pun audience biasa kan. Cuma dulu saya belajar, saya suka tengok wayang. Saya suka sangat tengok wayang kan. Lepas tu masa tu duit dah lah tak banyak. Jadi student kan, saya terpaksa tunggu hari Rabu. Lepas tu sebab hari Rabu murah RM9, okay, dapat pergi tengok wayang. Tengok filem, aduh dah lah tengah tak ada duit waktu tu. Tapi aku nak enjoy tengok filem. Tengok filem macam tu. So benda tu yang membuatkan Zaf still kekal sampai sekarang ni. Review untuk audience, bukan untuk orang pembikin filem. Saya tak buat review filem untuk diorang. Diorang sebab saya tahu diorang ada agenda diorang sendiri, ada apa tujuan diorang buat filem tu sendiri. So saya tak boleh nak ubah yang atas.
saya ubah yang bawah, saya ubah penonton-penonton sendiri. So saya ajak dia orang, kalau ada filem-filem yang bagus yang boleh berbaloi dengan duit tu, saya ajak pergi tengok. Tapi kalau yang tak best, nak buat macam ni. Aku pun bro, tengok filem dulu aku suka tengok movie lah, tengok wayang kan. Kalau duit zaman sekolah dulu dah start tengok wayang aku ni. Aku faham perasaan kau. Tengok wayang, bila lepas tengok wayang duit dah lah cukup-cukup. Tengok kadang-kadang nak balik tu jalan kaki ni bro. Jalan kaki dari panggung wayang, tapi tak jauh lah rumah aku dengan panggung wayang tu. Macam sebatu macam tu lah, macam dekat 2 km macam tu je. So jalan kaki tak ada masalah sangat. Kan, tapi sanggup ni jalan kaki kan. Duit dengan beli tiket wayang. Bayangkan lepas tengok cerita tak best. Jadi on the way kau nak balik tu, jalan kaki ke rumah kau rasa jauhnya sampai rumah. Tapi kalau cerita tu best tu, sekejap kau dah sampai kan. Kau jalan tak sabar nak cerita kat orang kan. Aku tak adalah nak cerita kat orang, aku just enjoy aku punya sendirilah. Aku punya dapat bayang-bayang gitu aje lah. Aku faham lah maknanya orang kecewa, dan aku faham juga audience yang dekat luar sana yang rasa benda yang sama juga, yang bila dia orang datang tengok dia orang kecewa. Macam kau kecewa dulu, dan sekarang pun masih ada orang yang pergi tengok wayang, dan aku rasa kau rasa tanggungjawab itu untuk bagi tahu dia orang dulu supaya dia orang just be aware lah apa yang kau bakal bayar tu kau akan dapat macam ni. So kau just, sebab apa yang korang bakal dapat tu ada orang suka, ada yang tak suka. So bergantung lah benda tu. Bagi Zaf memang tak suka, tapi Zaf explain lah kenapa benda tu ada dalam filem tu, dan kalau korang suka jalan lah, pergi tengok. Kalau tak, just jaga-jaga lah. So apa nasihat engkau dekat ni pembikin filem? Tak ada. Kalau kata maknanya nak elakkan daripada kena sembur dengan kau, apa dia perlu buat? Macam dulu, macam sebelum saya ada pun, banyak je filem-filem yang tak boleh nak cover kos sendiri kan. So buat je macam biasa, tapi kena check balik niat nak buat filem tu untuk apa. Untuk audience ke, untuk kepuasan sendiri ke, untuk cover duit sendiri ke. Itu bergantung. So isu body shaming? Aku baca komen-komen banyak juga yang body shaming hang. Kan? Kau terima benda tu macam mana? Kau ada sebab dah marah ke apa? Dulu 2018 saya rasa aduh apa ni. Cakap saya pelat lah, gigi pendek lah, gemuk lah, mata lebam lah. Tapi bila dah lama ni macam lali saya buat awak je. Lali saya lali, lepas tu saya komen kononnya trigger lah. Ya ke itu? Sebab bila komen tu semua naikkan engagement kan. So benda tu yang naikkan lagi view video. Aku rasa benda tu itulah sebab kau kritik orang rasa macam nak kritik kau balik, tapi tak ada point. So dia carilah point-point yang dia boleh kritik personal lah, fizikal lah kan, budak-budak lah maknanya. So engkau punya audience umur berapa? Kau punya yang audience kau yang kan kita ada graph dia tunjuk Bell ni dia dalam range 18 ke 20, bukan 34 34 macam tu. Memang banyak budak-budak tak ramai. YouTube pun banyak, channel aku pun memang banyak umur tu juga, range umur tu memang mostly yang 34. Tengok YouTube ni umur yang macam tu lah. Kanak-kanak sebenarnya dia nak cakap macam ni audience sebenarnya ramai, tapi yang audience yang matang ni dia tak komen pun. Yang banyak komen ni yang jalur kecil ni, yang budak-budak ni yang pelik-pelik komen lah. Itulah, itu sebab orang nampak macam ada orang konon kata channel saya penuh dengan budak-budak lah apa semua kan. So sebenarnya yang komen tu adalah memanglah budak-budak, tapi viewer tu sendiri, graf dia memang banyak orang yang dewasa je tengok. Okeylah itu saja perkongsian Zaf dengan Tok Ayah hari ni. Thank you Tok Ayah. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Okay, jumpa lagi untuk video-video di masa akan datang. Assalamualaikum.